Satu. Sembah Allah, yang ini jadi hamba kepada Allah, patuh kepada Allah, tidak syirikkan Allah Subhanahu. Syirik maksud dia jadikan Allah ada berkongsi. Syirik ni tuan-tuan shin ra kaf. Shin ra kaf. Hak kita ada sebut syarikat tu memang pada perkataan syirkun. Syirik ni kongsi. Nah, syarikat ni bila sebut syarikat, dia perkongsian antara orang. Share buka syarikat. Contoh. Maka syirik ni kita buat Allah ada berkongsi. Contoh, Allah maha pemberi rezeki, tidak ada orang yang boleh bagi rezeki, tiba-tiba kita yakin ada orang boleh bagi rezeki lain pada Allah, syirik. Contoh mudah, orang Tok Guru Saleh sebut kita demam, tiba-tiba makan Panadol, makan Panadol, kita kata sebab ada Panadol lega demam. Sebab apa demam? Sebab makan Panadol. Contoh, dia syirik yang kecil. Nah, taklah sampai jadi kufur kepada Allah tak, tapi termasuk dalam syirik kecil. Sebab dia yakin Panadol yang bagi baik demam, padahal Allah yang menyembuh. Panadol asbab. Maka tuan-tuan, hak pertama Nabi kata kat dia, hendaklah kamu sembah Allah dan jangan syirik. Pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa tuqimus salah, kamu mendirikan salat, mayang. Satu, sembah Allah jangan syirik. Yang kedua, semayang. Wa tu'tiz zakatal mafruḍah, membayar zakat, mengeluarkan zakat yang wajib. Zakat yang wajib, hak sunat sedekah tak gaduh. Hak ni ya. Semayang pun semayang hak wajib ya. Semayang hak wajib, zakat yang wajib. Dan kata Nabi, wa tasumu Ramadan, kamu puasalah Ramadan. Empat benda tu lah. Sembah Allah dengan syirik, semayang, keluar zakat yang wajib, dan puasa dalam Ramadan. Nabi bang tu nak masuk syurga apa empat ni. Lalu dikatakan di sini, Badui itu berkata, demi diriku di dalam kekuasaannya, wallahi, sumpah, dia kata, la azidu ala hadha, aku takkan tambah dah melainkan apa yang Nabi abang ni. Nabi kata sembah Allah jangan syirik, aku tak tambah hak lain aku buat tu ya. Nabi kata semayang yang wajib, soyang taubat aku tak buat yang sunat, aku buat hak wajib. Dia kata tu, aku tak buat terawih, aku tak buat mayang sunat subuh, tak buat lah, aku buat hak wajib. Zakat yang wajib, aku bayar zakat yang wajib mah. Hak sunat sedekah, aku tak sedekah lah, tu yang aku tak sedekah dan tabung mantan barangan tu. Tabung lalu aku buat lena sebab aku tak mau lah. Contoh ni Arab Badui kata dia tak mau tambah apa yang Nabi sebut, dia buat tu ya. Nabi kata yang wajib, yang sunat tak bayar, tak buat. Lalu Nabi kata juga berpuasa dalam Ramadan, dia puasa Ramadan 6 Syawal ke Isnin Khamis, punya pasal aku tak mau puasa, aku puasa Ramadan. Dia kata aku takkan tambah dah melainkan apa hak Nabi sebut. Ni Arab Badui kasak. Arab Badui ni banyak cerita kasak, kita sembang. Baik, bila dia kata macam tu, lalu kata Nabi SAW, setelah beliau berpaling, setelah dia balik, dah dia dengar kata tu, dia pun balik. Dia dah kata dah, saya takkan tambah dah lain pada apa yang Nabi sebut. Okey, saya balik nak buat tu ya. Dia pun balik. Bila dia berpaling, Nabi SAW sebut, kata Nabi SAW, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Nabi SAW sebut, kata Nabi, sesiapa yang ingin melihat seorang lelaki daripada kalangan ahli syurga, maka lihatlah balong tu. Arab Badui tu. Nabi kata kat sahabat-sahabat lain, kalau hampa nak tengok lelaki di kalangan ahli syurga, Arab Badui hak mai tadi tu. Sebab di bab 4 tu ya. Kita tengok sedikit keterangan tuan-tuan, hebat. Nak bab apa tuan-tuan? Jalan mudah nak sampai ke syurga, mudah. Apa dia? Jaga 4 ni. 4. Ada orang tanya sebab apa? Apa haji tak masuk pun? Dikatakan sewaktu hadis ni, Arab kisah ni berlaku tuan-tuan, waktu ni haji belum difardukan. Tak fardu lagi. Tak ada lagi kewajipan haji, maka dekat 4 tu. Baik, kita tengok keterangan sikit. Dia sebut di sini, soalan merupakan anak kunci ilmu. Soalan. Para sahabat sentiasa bertanya kepada Rasulullah SAW kemusykilan yang mereka hadapi. Tanya terus direct. Apa yang mereka tak faham, terus mereka tanya Rasulullah. Kita boleh tanya, tak mampu. Kita boleh tak, kalau kita ada masalah sikit, boleh tak kita terus tanya Rasulullah? Tak mampu dah. Sahabat ya. Ada orang petikai, dia kata sebab apa kita ikut mazhab Syafi'i, sahabat tak ikut pun. Memang sahabat tak ikut. Abu Bakar mazhab apa? Mana ada.
Sayyidina Umar mazhab apa? Mazhab Syafi'i ke Maliki? Dah hak tu mai ke belakang. Mereka kalau ada masalah terus tanya Rasulullah, selesai. Tapi kita nak tanya siapa? Tanya ulama. Tak, dia kata tak mau pakai ulama, kita guna hadis terus. Oh, boleh. Dia kata buat apa nak pakai ulama ni? Ada apa-apa Wahabi bengong ni? Ada tak? Ada. Dia kata tak buat apa kita nak pakai ulama, kita tengok hadis terus. Hadis siapa tulis? Ulama tak? Imam Bukhari tulis. Oh, dia kata ada kita nak hadis sahih. Sahih siapa kata sahih? Ulama kata sahih, bukan hang. Nak ambil tahu nak? Kata macam-macam, nak sahih tak sahih, nak hadis. Kalau hang nak dengar hadis terus dengar terus daripada Nabi. Hang hidup bukan zaman Nabi, mana boleh? Maka kita kena ikut hak mana dan ulama yang faham apa yang Nabi sebut, maka ikut ulama. Oh, tak mau. Lambat ramai ada orang tak mau ikut ulama, banyak. Dari segi apa pun, dari segi ibadat, dari segi ekonomi, dari segi politik, ramai manusia sekarang nak jauh daripada ulama. Habis ya. Ingat tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang hanya takut kepada Allah di antaranya adalah ulama. Ulama tuan-tuan hanya takut ke Allah, dia takut ke orang lain. Maka banggalah orang yang naik satu kapal tuan-tuan, yang mana kapten dia ulama. Bangga. Kita kena seronok tuan-tuan kalau kita naik satu kapal yang kapten kapal itu ulama. Sebab kita yakinlah kalau dia ulama, dia tak akan takut kat siapa pun melainkan Allah. Sampai kalau lain pada ulama, dia akan takut kat orang lain. Buat apa? Dia hero kena berani dengan siapa pun, tak takut kat siapa. Yang Allah sebut dalam Quran, ulama dia tak akan takut kat siapa pun melainkan Allah. Kita bangga tuan-tuan kalau kita naik kapal, kapten kapal kita ulama. Kita bangga sebab kapten kita tak takut, kita memerani. Tapi kalau kapten kita pun pengecut, orang depan kita, ketua kita pun menakut tuan-tuan, anak buah nak main berani kau nak. Tapi kalau kapten kita dah ulama tuan-tuan, dah hebat, buat apa kamu nak pergi duduk kapal lain? Kapal hang dah sampai lah saja. Faham diri ya, buat tak faham sudah. Cuma nak sebut apa dia tuan-tuan, hak kita nak sebut hak dikatakan di sini abang sahabat tuan-tuan terus tanya kepada Rasulullah, tak pakai ulama. Mereka terus ada kemuskilan, terus tanya Rasulullah, senang. Tapi kita tuan-tuan, kita dah duduk di hujung zaman, jauh 1000 tahun dah dengan Nabi. Nak tanya siapa? Tanya ulama. Tu je lah. Salah dah ikut ulama? Tak. Sebab ulama dia lebih faham hadis Nabi SAW. Mereka lebih faham apa ayat Quran, lebih faham kalam Allah, lebih faham. Kita tak apa faham, maka ikut hak menadan. Ada orang kata tak puas hati. Ada satu kisah tuan-tuan di Indonesia. Seorang kiai, anak murid dia main tak puas hati. Anak murid dia kata, sebab apa kita kena ikut imam mazhab Syafi'i, kena ikut mazhab Maliki? Tak kena ikut, kita ikut Nabi terus kan senang. Boleh. Dia kata buat apa ikut mazhab Syafi'i, buat apa ikut mazhab Maliki, buat apa? Ikut Nabi terus kan lagi kemah, lagi hebat. Ni dia ikut imam Syafi'i, ikut buat apa ikut Nabi terus, kemah. Duk beletak kat tok guru dia main lawan tok guru. Dia tu mengaji dengan kau ni, tiba-tiba main duk kata kat tok guru dia, buat apa kita ikut imam Syafi'i, tok guru, kita ikut Nabi terus kan senang. Tok guru tak cakap nak, ni kata tok guru cerdik. Tok guru tak cakap banyak, habis dah sembang, tok guru dah habis dah cakap. Dia kata habis dah. Maka tok guru kata, panggil bini dia, sayang, mencuh TO. Mencuh ni tetamu mai ni, sampai dari tadi sembang tak guna ayak. Bini dia pun mencuh TO. Mencuh TO buh 2 gelas, dah ada 2 orang, buh 2 gelas. Bila sampai dah siap TO tak, tok guru ni kata sepatah ya kat anak murid dia, minum, tuang, minum. Tiba-tiba anak murid ni dah lepas geram dah semua dah. Dia kata tak mau ikut ulama, tak mau ikut mazhab, terus nak ikut Nabi. Tak apalah, tok guru kata minum dulu, saya jawab minum. Dia pun ambil jang nak tuang dalam cawan. Tok guru tampak tangan. Tuang buat apa? Minum terus ikut jang. Nak tuang apa ikut cawan? Dia kata bagi senang ke? Minum terus lagi puas langgah terus. Dia dah sebab apa pula? Hal lagu tu. Nak ambil pada Nabi, kita tak celui, kita tak, bukan tak mana pun, maka kita tuang sikit bagi mudah minum. Gagah nak pergi langgah terus mampu. Betul kan? Balik sudah. Tak kena minum, tak minum balik mah. Entahlah. Macam tu perumpamaan dia tuan-tuan. Buat apa hang tuang ke dalam gelas, buat apa tuang ke dalam cawan. Kalau nak senang minum kot jak terus. Kita ikut lama tuan-tuan sebab kita nak ambil daripada jak payah.
tuang sikit masuk dalam cawan, minum senang. Mudah. Gamak payah agak minum, tuang masuk dalam piring, hirup. Janji boleh minum ni nak tuang nak ambil terus belajar dan takut-takut tirih kat mulut ni. Habis dah tak apa. Maka tuan-tuan, hak tu nak sebut sahabat mereka sering bertanya kepada Nabi SAW, apa saja masalah, terus akan tanya Nabi Muhammad. Baik. Dan jika dikaji, sesungguhnya orang yang malu bertanya tidak akan peroleh ilmu. Orang yang malu tanya tuan, memang tak dapat apa. Bukan dekat ilmu. Kalau kita sesat jalan pun tuan, kalau tak tanya tak sampai. Tak. Dia malu nak tanya, pakat dia sesat tu tanya. Dan jika dikaji soalan-soalan sahabat kepada Rasulullah, kita dapati soalan mereka sentiasa berkisar tentang perkara-perkara penting dan besar. Sahabat dia tak tanya perkara bodoh, tak tanya. Tak tanya esok nak makan apa. Ni kalau tak tanya, dia tanya hak soalan hak begitu penting dan hak besar, baru dia tanya. Itu kata sahabat. Baik. Tidak ada soalan main-main atau layak buruk, tak ada. Habak kelolo, tak ada. Ni nak main musim haji dan musim korban, main soalan melawak, kelolo. Dia tanya satu soalan, ustaz, apa hukum seekor lembu dia beranak anak orang? Orang mentang perangan, dia duduk perangan tu. Dia tanya, ustaz, apa hukum seekor anak lembu beranak keluar anak orang? Lalu orang ambil belah, tuan lembu tu ambil belah anak lembu, tapi orang dia beranak pada lembu, tapi orang baby comel. Kok orang rogol keluar anak orang, lembu beranak keluar anak orang, takkan nak biar lembu belah. Maka tuan lembu ambil belah anak tu, belah bagi makan cukup semua, cukup umur 6 tahun, hantar pasti dah mengaji apa lebih kurang dekat mak 5, dah pandai dah baca apa lebih kurang, hantar tahfiz Sat Syarilong, mengaji hafal Quran 30 juzuk, umur 18 hantar pergi Mesir pula mengaji agama, balik jadi ustaz ceramah, baca khutbah, baca semua ubat ustaz, baca kitab apa lebih kurang. Tapi dia dulu kecil ni beranak ke lembu dia tanya soalan ni panjang, kita nak dengar apa soalan dia ni. Dia cerita kau ni dah beranak, dah jadi ustaz, dah mengaji Mesir, pandai dah, jadi alim dah, duk baca kitab. Maka dia tanya, ustaz, apa hukum kalau mai raya korban kita sembelih ustaz tu? Dia nak lembu. Kita kata aku sembelih hang lu kot. Tanya soalan saja merapu lo yang buruk. Saja nak tanya, hukum ada, tapi benda tu tak berlaku Hukum fiqh luah. Boleh tanya aku tu, ada hukum, tapi tak pernah berlaku saja kau dia tanya. Tak, sahabat tak pernah tanya aku tu. Ulama jawab, tuan-tuan, kalau walaupun lembu tu beranak anak orang, tapi kalau main musim haji nak sembelih dia tak boleh, sebab dia orang. Walaupun anak lembu tak boleh. Selesai. Boleh berlaku tak? Tak tahulah nak sebut, cuma kita kata tak berlaku kot benda tu. Baik. Mereka bertanya tentang cara untuk mudah ke syurga, amalan yang menjauhkan diri daripada neraka, amalan yang menyebabkan dikasihi Allah dan manusia, hukum hakan dan sebagainya. Ini soalan yang sering ditanya oleh sahabat. Baik. Sebagai jawapan kepada soalan Arab Badui di atas, baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa untuk masuk dalam syurga, setiap manusia mestilah memastikan dirinya berpaksikan kepada akidah yang sahih dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Nak masuk dalam syurga, tuan-tuan, hak paling penting akidah. Zamanlah habis banyak sangat pecahan. Mengaji kok ni saya sebut dah, tuan-tuan, ramailah ni manusia. Ada juga termasuk kadang-kadang ada pendakwah yang nak bawa kita, tuan-tuan, ke aliran yang lain. Ada. Kita dah mengaji dah tok guru dah terang dah, banyak-banyak ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang kesamaran, yang tak jelas. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim. Ulama dah jelas dah, tapi saja buat main. Depa buat main. Nak pergi kita pening banyak. Maka ingat, nak masuk dalam syurga, tuan-tuan, satu benda yang kena perhati elok, akidah dia kena sahih. Akidah kena betul. Ahli sunnah wal jamaah, akidah yang sahih. Hak lain beradu salah. Baik. Dan dikatakan di sini juga, tuan-tuan, mestilah menjaga rukun Islam dengan sempurna dan mengerjakan amalan dengan hati yang ikhlas. Baik. Dia kata juga dalam hadis di atas tidak disebutkan tentang rukun Islam yang kelima, iaitu haji. Kerana waktu ni, tuan-tuan, haji belum lagi difardukan. Tak.
Waktu ni tuan-tuan, ketika kisah ni haji belum lagi difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda kemudian bersabda kepada sahabat dengan wahyu yang diterima. Baginda tuan Nabi Muhammad habaq, "Nuh, hampa nak tahu dak ahli syurga dia tuan?" Nabi bukan sembang daripada diri dah tak. Ni wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah sebut dalam Quran, Muhammad dia tak akan cakap ikut nafsu dah, tapi dia cakap berdasarkan wahyu daripada Allah. Wahyu. Bahawa lelaki yang bertanya tu di akhirat nanti merupakan ahli syurga, Arab Badui. Kerana walaupun beliau menumpukan ibadat yang wajib sahaja dan tidak mahu menambah dengan ibadat yang sunat, namun ibadat wajib itu dikerjakan bersungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan penuh kekhusyukan. Ibadat wajib benar-benar berkualiti 100%. Nak buat apa tuan-tuan, walaupun Arab Badui itu tak tambah langsung sunat, tak buat langsung benda yang sunat, dia buat hak wajibnya, tapi wajib dia berkualiti, kualiti sungguh, sebab tu dia boleh masuk syurga. Kita tuan-tuan agak-agak mayang kita kualiti ya, mohong. Hang tak usah sembang lah siapa pun, tak tahulah. Kalau kita tengok imam Mekah, imam kita kata alim, hak orang yang alim, mungkin ada agak kualiti, ada. Tapi dalam kualiti semayang mereka pun tuan-tuan lagi berlambak semayang sunat. Kita katalah kalau tok-tok guru kena Syekh Imam Mekah, contoh kita kata semayang mereka tuan-tuan berkualiti 80%, 90% contoh. Kualiti sungguh semayang ni. Tapi mereka lagi banyak semayang sunat. Bermakna mereka merasa tak kualiti. Tapi kita duk pasal kemah, duk berangan ya, duk mentang berangan, duk berangan, tapi duk kemah, duk pasal kemah, kata mayang kita kualiti, tak kena. Imam Mekah tuan-tuan mayang sampai ayat Maliki Yaumiddin menangis, kita mayang Maliki Yaumiddin menguak. Beza. Habis tu kualiti nama ikut mana? Tak ada. Maka sebab tu dia kata di sini, sementara kita pula perlulah tambah dengan ibadat-ibadat yang sunat, seperti solat sunat, puasa sunat, derma dan lain-lain. Dan tambah. Tak cukup tuan-tuan dengan ibadat wajib, tak cukup. Kerana yang wajib kita lakukan sangat banyak kekurangan, banyak. Semayang kita pun tuan-tuan bukan tengok semayang, dan wuduk pun kita dah kurang. Nak masuk semayang pula kepada takbir, nak sampai salam tuan-tuan, berapa banyak benda yang kekurangan, tertinggal banyak. Maka tak cukup kalau harap kepada semayang tu tuan-tuan, tak cukup, kena tambah lagi hak sunat, kena top up. Puasa hak Ramadan pun kita rasa pergi dah, kena tambah pula hak puasa-puasa lepas-lepas ni, tambah. Kerana ibadat kita cukup kurang. Hak tu yang dikisahkan, kisah yang kedua ni tuan-tuan, antara jalan kita nak ke syurga, jaga yang wajib, dan bagi kita tuan-tuan tambah sedikit yang sunat. Mudah-mudahan kalau sungguh-sungguh kita buat syurga. Ini Arab Badui. Banyak. Ada kisah Arab Badui tuan-tuan disebut dalam kitab Muhimmah. Seorang Arab Badui dia tak puas hati. Banyak kisah Arab Badui. Dia berjumpa Rasulullah, dia kata aku tak puas hati, aku tak akan percaya hang Muhammad melainkan hang tunjuk aku satu benda yang aku boleh percaya. Nabi kata hang nak aku tunjuk apa? Dia kata tu ada pokok kurma kering tu, aku nak dia mai jalan jumpa hang. Ombeh. Seorang pokok kurma. Maka Nabi kata kepada baik hang pi habaq kat pokok kurma, hang kata kepada Muhammad panggil. Hebat tak Nabi Muhammad? Hebat. Orang kita pun nak buat kemas, saya pernah terkena. Saya pernah terkena dulu masa kecil. Kecil dulu tak jadi rainbow lagi. Besar kena sakit dulu tu kecil dulu. Naik dengan kawan tuan-tuan, kawan kena, kawan besar dah. Naik tuan-tuan singgah kedai mana dah, kecil. Dia kata hang turun pergi kedai ni minta apa dah, ada satu benda suruh beli barang. Dia kata hang turun. Kalau dia kata tak ada, hang kata mafia Penang. Ni mafia Penang suruh beli. Kalau dia tanya. Saya pun turun-turun tanya apek tu, apek sekian-sekian ni ada tak? Apek tu kata tak ada. Dia kata ada kawan saya kata tak. Siapa kawan hang? Mafia Penang. Dia pegang parang tu, Cina tu. Lari selerak. Dia gelak lah kereta kena kita. Ambil. Ni Nabi bukan kena tak? Nabi abang sungguh. Hampir abang kat pokok kurma tu, kata Muhammad panggil. Badui ni pun bihabak kat pokok tu tuan-tuan, kata Muhammad panggil. Dengar-dengar tu tuan-tuan, pokok kurma ni mukjizat Nabi Muhammad. Pokok kurma ni tuan-tuan, dia sengit ke kanan, tercabut akak kanan. Sengit ke kiri, cabut akak kiri, jalan pergi kat Rasulullah. Sampai kat Rasulullah tuan-tuan, dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tu hebat. Nabi tengah mengajak, ramai ada sahabat-sahabat pakat ada tuan-tuan, tiba-tiba masuk seorang Arab Badui bawa bewak.
Orang Melayu bawa berjalan kucing, bawa berjalan anjing, dia ni pergi bawa bewak. Tu kata Arab Badui. Hewan peliharaan, hewan kesayangan bewak. Lah. Orang lain hewan peliharaan kucing, nah ikat ke tengkok jalan tentang. Nah tengok kadang-kadang orang ikat anjing, anjing hak comel tu jalan. Gagah biar. Hak ni bawa bewak. Lah. Pening. Masuk dalam masjid. Bila langkah masuk masjid, Saidina Umar tengok Pak Long ni bawa bewak, keluar pedang lah. Tak erti punca. Hampir tak tahu buta perut langsung masuk dalam masjid bawa bewak. Buka pedang lah Saidina Umar. Saidina Umar dan kasar. Garang sungguh. Sebelum dia masuk Islam, tuan-tuan, antara sebab Nabi gerakkan Islam secara perlahan-lahan, Umar sebelum Islam. Satu hari, tuan-tuan, Saidina Umar Al-Khattab sebelum dia masuk ke dalam Islam marah kat Nabi Muhammad nak pergi cari naik kuda. Dalam perjalanan, tuan-tuan, lintas-lintas kat seorang, orang kata, Muhammad nak pergi mana? Umar nak pergi mana? Umar kata, aku nak cari Muhammad. Kawan dia kata, Muhammad cari buat apa? Adik hang berislam lah. Dengar tu panas dengar. Patah balik kuda. Bukan kereta, kuda. Patah balik, tuan-tuan, sampai di rumah. Rupa-rupanya di rumah dia, tuan-tuan, ada seorang sahabat lagi duduk mengajak Quran. Adik mengajak main di rumah. Tengok Umar pula pergilah mengajak. Tak tahu mak nak balik. Tengah mengajak lah rumah, tiba-tiba Umar patah balik, ketuk-ketuk. Tanya siapa tu? Umar. Dengar Umar ketak terus. Hak mengajak Quran. Ketak. Tak cakap banyak dah, melari nyorok celah almari. Nyorok. Tinggal adik dah. Masuk-masuk, tuan-tuan, tanya dah, adakah benar kamu Islam? Ya. Masuk Islam. Mendatang apa duk baca ni apa lebih kurang, tuan-tuan, marah sampai satu tahap marah sungguh Saidina Umar, dia tampak dia berdarah. Dia berdarah, tuan-tuan, kata abang bila tengok adik dah darah, kesian pula. Tengok kesian pula dah adik dah tersilap, rasa macam tersilap salah. Maka tanya pula adik, hang baca apa tadi ni? Adik dia kata, abang tak boleh nak baca, melainkan kalau abang nak baca kena bersih tepi basuh mandi apa lebih kurang tu. Abang kotak. Dia pun gagah lah ikut apa lebih kurang. Maka bila baca hak tu yang dikatakan ketika tersebut dibacakan surah Taha. Sebab tu kalau ada siapa hati keras dan sebagainya, baca surah Taha, tuan-tuan, di permulaan ayat 1-5, 6 lebih kurang tu, tuan-tuan, ayat tu omak boleh lembut. Dengar. Bila lembut kata dengar macam tu terasa dapat hidayah. Bila kata macam tu, tuan-tuan, terus dia kata, boleh tak bawa aku jumpa Muhammad, aku nak masuk Islam. Dengar aku tu, tuan-tuan, hak balong nyorok dia terompat jengah terus. Dia kata, aku dah pernah dengar dah, aku dah yakin dah, aku dah pernah dengar Muhammad pernah berdoa, Allahumma a'izal Islam bi ahadin umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam, ya Allah, menangkanlah Islam dengan salah seorang daripada Umar Al-Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Dua orang. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah seorang Umar ni. Hari ni aku nampak makbul dah doa Nabi, Umar Al-Khattab nak masuk Islam. Hei, hang main mana ni? Aku menyorok ni. Awak menyorok? Takut kan hang? Kok nyorok? Maka tuan-tuan dah bila dengar kata Umar nak masuk Islam, bawa pergi masuk. Kawan ni, tuan-tuan, hak kata mengajak Quran, bawa Saidina Umar pergi nak pergi jumpa Nabi Muhammad. Waktu tu dakwah secara sengak. Nak pergi ke rumah seorang sahabat ni, saya tak ingat, saya payah ingat kita nama. Pergi rumah seorang sahabat yang mana Nabi duduk dengan sahabat-sahabat yang lain. Antara dia duduk dengan Nabi tu dan dalam rumah tersebut, Sayyidina Hamzah, pak menakan Nabi. Duduk kan tu. Sayyidina Hamzah pun orang cengeng tak? Cengeng. Orang yang kuat, orang yang cengeng, agak cengeng juga, orang yang marah. Duduk dengan Nabi. Duduk dalam rumah, tuan-tuan, tengah duduk sembang, tiba-tiba ketuk pintu. Tanya-tanya siapa dia? Umar. Ketak habis dalam rumah. Nabi ada tak? Duduk dalam rumah. Sayyidina Hamzah juga ada dalam rumah. Dia buka dengar tanya siapa? Umar. Hak lain mau ketak. Tapi Sayyidina Hamzah kata apa, tuan-tuan? Dia kata buka pintu. Kalau Umar main cara elok, kita sambut cara elok. Tapi kalau dia main lebih kurang, ni makan dia. Loh, kawan pun cengeng tak? Dengan lebih kurang, rembo. Kawan pun cengeng tak? Kalau dia main cara baik, kita sambut cara baik. Dia main cara jahat, ni makan dia ini. Oh, Sayyidina Hamzah. Mereka pun buka-buka pintu, tuan-tuan. Lalu main Umar minta nak masuk Islam. Bila masuk Islam, tuan-tuan, Umar tanya perkataan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, adakah agama Islam ni agama yang benar? Nabi kata, memang betul pun agama yang benar. Lalu Umar kata, dah tahu kata agama benar, yang duk sembunyi buat apa? Ini kita cengeng.
Dah tahu dah kata agama Islam ni agama yang benar, agama yang hebat, yang duk dakwah ni pi terang-terang terus takut apa? Nabi tak kata takut ke hang tak kata lah lagu tu. Duk risau ke hang lah dak. Tengok tuan-tuan, bila dia masuk dalam Islam, duduk bersama dengan sah kepimpinan Nabi, duduk belakang Nabi tuan-tuan, masuk dalam Islam. Dan yang Nabi Muhammad, adakah agama ni benar? Ya. Kalau macam tu takut apa? Jom keluar dakwah, keluar terus. Waktu tu tuan-tuan, zaman Islam, zaman kegemilangan, dipandu, dipimpin oleh dua orang panglima perang hebat, Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Umar. Siapa apa ni? Tak apa ni, hebat. Ni kata Umar karang. Tengok Arab Badui masuk dalam masjid tuan-tuan, kelak pedang balong ni nak kena dah. Sabar. Arab Badui main depan Rasulullah tuan-tuan, dia kata kat Nabi Muhammad, ya wahai Muhammad, aku takkan percaya hang tu Rasulullah melainkan bewak aku percaya. Buah ayat tu terus. Kita tuan-tuan hak ni orang kata ayat pemati, mati terus. Ayat pemusnah tutup. Kawan kita main sembang kemas. Dia kata aku ni tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ni pergi New York, minggu depan pergi London, minggu depan pergi apa Jerman, semua kata piah, tiap-tiap minggu piah. Padahal kita nampak tiap-tiap minggu duduk kedai kopi sembang kemas. Kita malah sembang tentang kita kadang-kadang macam ni lah, hampir rumahku aku belah burung kakak tua, hampir sembang dengan burungku, kalau dia percaya baru aku percaya, hampir mampus burung tak percaya. Tak percaya. Senang bahasa putih. Arab Badui pun nak pematian ayat ni tuan-tuan, dia kata aku takkan percaya kamu Rasulullah melainkan bewak aku percaya. Maka Nabi kata tak bewak. Nabi tanya kepada bewak tersebut, man ana, siapakah aku? Bewak tu cakap tuan-tuan, asyhadu annaka Muhammadun Rasulullah, aku naik saksi engkau Muhammad pesuruh Allah. Dengar gotut tuan-tuan, terkejut bewak Pak Long ni, Badui ni, terkejut terus. Terkejut dengar sungguh. Baru dia yakin tuan-tuan, benar dia pun peluk agama Islam, ikut Nabi Muhammad. Tu ngaji ikut bewak ni Arab Badui ni dan faham Islam, ngaji ikut bewak. Kita mengaji puluh tok guru ni mai cakap, tok guru ni mai baca hadis, tok guru baca fiqh, mengaji duk bengong tu. Sebab apa? Tak tahu. Tengok banyak kisah Arab Badui tuan-tuan yang dikisahkan banyak. Tu baik. Cuma nak sebut kita ni tuan-tuan kena lebihkan apa sembahyang sunat dan sebagainya, kerana tak cukup kualiti sembahyang yang wajib, ibadah yang wajib tidak berkualiti, maka top up dengan benda yang sunat. Tu selesai hadis yang pertama tuan-tuan. Hadis kedua dalam kitab ni tuan-tuan kita baca malam ni, nak ceritakan tentang jalan nak pergi ke syurga adalah dengan melakukan ibadat-ibadat yang wajib di samping kita top up dengan ibadat-ibadat yang sunat, insya-Allah. Tu hadis yang pertama malam-malam ni. Kita tengok pula hadis yang ketiga daripada kitab ni tuan-tuan, baca laju-laju lah. Baik, hadis yang ketiga juga tuan-tuan, an Mu'az radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, rawahu Abu Daud. Hadis yang ringkas daripada Mu'az radhiyallahu taala anhu berkata, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang perkataan terakhirnya sebelum mati la ilaha illallah pasti masuk ke dalam syurga. Nabi sebut tuan-tuan, sesiapa yang last perkataan lah daripada mulut dia keluar la ilaha illallah, syurga lah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut tuan-tuan, Nabi pesan kepada sahabat, Nabi kata, ayyuhan nas, wahai segala manusia, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Nabi kata, bagi baru boleh iman kamu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, wahai Rasulullah, macam mana kami nak bagi baru boleh iman kami ni, macam mana? Maka kata Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, bagi baru balik iman kamu dengan perkataan, dengan menyebut la ilaha illallah, baru balik, renew balik iman kamu yang rapuh, iman kamu yang lemah. Kalau sebut la ilaha illallah, elok terus iman. Nabi sebut. Dan tengok orang bukan Islam yang dahulunya akidah rosak, akidah tunggang langang, iman tak ada langsung kepada Allah, tak ada. Akidah yang terpesong, langsung tidak ada iman sebesar zarah pun tak ada kepada Allah. Tiba-tiba mai jumpa akidah yang rosak tuan-tuan, dia mai jumpa kita, minta tanya kita, tuan-tuan, tolong ajak saya nak masuk Islam.
kita menajak kalimah yang paling mudah, la ilaha illallah. Akidah yang rosak tuan-tuan, bila sebut kalimah la ilaha illallah, elok terus, elok. Tambah kita tuan-tuan, akidah dah ada dah, iman dah ada dah, cuma iman kita nipih, akidah kita rapuh, maka perkukuhkan akidah dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Pergi kukuh balik, kukuh. Nah, Nabi juga sebut dalam hadis yang lain, inna ahabbal a'mal ilallah, amalan yang paling Allah suka, an lisanuka ratbun min dzikrillah, atau kama qala, kata Nabi tuan-tuan, antara amalan yang Allah paling suka di atas dunia ni adalah apabila seorang hamba menyebut wa lisanuka ratbun. Yang Nabi sebut dalam hadis sebut lebih kurang mafhum dia. Kata Nabi, amalan yang paling Allah suka adalah ketika mana kamu nak mati, lidah walisanuka ratbun, lidah kamu lembut nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala waktu nak mati. Tu amalan yang paling Allah suka tuan-tuan adalah ketika nak mati, lidah kita lembut zikir. Antara zikir yang paling Allah suka ni la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi, sesiapa yang last perkataan dia la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Tu kita kata senang kepala otak atas dunia Allah boleh sebut senang, tapi waktu nak mati tuan-tuan, berapa ramai manusia tak boleh sebut, tak boleh. Antara cara nak sebut, antara cara kita nak dapat sebut la ilaha illallah tuan-tuan, perbanyakkan waktu kita sihat sebut banyak-banyak, bagi banyak. Sebab waktu nak mati ni tuan-tuan, kita akan terkejut. Orang Melayu ni tengok benda yang baik pun terkejut, benda jahat terkejut. Kita tengok orang derma RM1, kita kata boleh nak orang kaya derma, terkejut tak? Orang kaya han derma RM1 teruk, contoh, terkejut. Baik tak? Boleh gagah. Orang derma RM1, kita kata kalau orang kaya derma RM1 kira tak elok kedekut. Hak tak elok dah terkejut. Tiba-tiba tengok orang miskin bukan nak kerja apa pun, tak ada kerja apa pun, dia kerja dekat nelayan gitu ya, jual goreng pisang. Tiba-tiba derma tabung matang barangan, satu malam 500. Terkejut ke? Dia ni ambil duit mana? Dua-dua terkejut, hak baik terkejut, hak jahat terkejut kita ni. Maka ingat, waktu kita nak mati tuan-tuan, iblis akan mai bagi kita terkejut. Ada tak? Iblis akan mai kacau. Waktu tu juga malaikat akan mai. Kalau kita jenis orang yang baik, malaikat akan mai pakai yang elok, pakai yang putih bersih, dia mai jumpa kita. Tengok, kita akan terkejut tengok Allah. Tapi kalau malaikat mai cara jahat tuan-tuan, kalau kita jenis orang yang jahat, tidak ada amalan, tak mayang dan sebagainya, dia akan mai cara jahat juga kita akan terkejut. Dan situasi kita tuan-tuan, setiap kali kita akan terkejut, benda yang selalu kita sebut akan terkeluar. Orang lelaki selalunya terkejut, maang. Sebab apa? Sebab dia adalah di atas dunia sekarang ni, duduklah rumah, duduk panggil maang, mbak ayak, maang, mbak anu, maang, duduk sebut maang kerak daripada zikir. Waktu nak mati terkeluar maang, mempuih. Hak lelaki dia sebut paang. Contoh kata panggil budak-budak dan tengok waktu terkejut, dia sebut tengok, bila orang hak dia sebut maang dan tiba-tiba waktu terkejut akan terkeluar maang tu, dia akan keluarkan, bila terkejut ni dan dia akan keluar perkataan yang selalu kita sebut. Dan tengok budak sekolah ni dan kadang hak buah sikit kaki mencarut, sikit-sikit carut, cuba tengok waktu terkejut. Bila waktu terkejut tuan-tuan, kadang-kadang keluar perkataan mencarut, sebab waktu dia duduk sehat tak terkejut tuan-tuan, duduk carut dah. Perkataan tu banyak disebut, bila terkejut automatik terkeluar mencarut. Tapi orang yang rajin zikir kalimah subhanallah, la ilaha illallah, macam-macam tuan-tuan, bila dia terkejut akan keluar Allahu Akbar. Sebab atas dunia dia takbir lama dah, dia sebut perkataan Allahu Akbar ni kerap dah, maka akan keluar waktu terkejut. Maka tuan-tuan, nak dapat kalimah la ilaha illallah waktu akhir, pastikan sebelum kita mati ni perbanyak dah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah lagi banyak. Dan ingat, kita sebut saja tuan-tuan tak jadi. Sebut la ilaha illallah, kamu kena ambil faham apa yang kamu sebut, kena faham. La ilaha illallah maksud tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Takat tu je tak jadi. La ilaha illallah tuan-tuan kena ambil faham, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang boleh bagi manfaat, tidak ada Tuhan yang bagi mudarat, tidak ada Tuhan yang bagi rezeki melainkan Allah. Tak ada siapa pun.
manfaat Allah bagi, mudarat Allah bagi, rezeki semua Allah bagi. Tapi kalau kita yakin orang lain bagi rezeki, habis tak pakai kalimah tu, kamu tak faham. Manfaat, mudarat tuan-tuan semua di sisi Allah. Kalau Allah nak bagi manfaat, Allah bagi, mudarat pun Allah bagi tak? Ada orang tuan-tuan terjun terjun helikopter askar, terjun belon tuan-tuan, terjun belon tak terbuka, tak terbuka, terempah jatuh dari bumi, tiba-tiba bangun tergeliat jari. Kita kata biar betul Rambo, orang biar benda tak pernah jadi pun. Tak nak abang tuan-tuan, kalau Allah tak mau bagi jadi, tak jadi terjun belon tu, tata turun jari tergeliat lah. Kita kata ikut adat matilah, tak tergeliat jari, pernah jadi aksiden punya teruk. Kita tengok memang mati dah ni, tengok lah calak sikit, kibas-kibas elok tu dia Ada orang tuan-tuan duduk atas katil sikit tengah duduk tidur atas katil, bini terkejut dengar dia mengarah, bini tolak sikit, jatuh katil, patah lengkok, mati terus lah. Hak jatuh rendah mati, hak tinggi tak mati, buat apa nak? Manfaat mudarat Allah. Ada orang tuan-tuan dah baca Yasin dah, nak mati orang pakat tengok tak boleh cakap apa dah, biar telefon abang hak adik dengan mak ni, abang hak duk Singapura telefon, abang hak duk Johor, abang hak duk kakak yang duk di Sarawak, kakak hak raja guru cikgu pula hak duk di Sabah telefon, kata mak ni tak lama dah ni, nampak sakit teruk mai balik kah. Telefon abang hak duk di Melaka, abang mai sekian-sekian, semua telefon habis adik-adik telefon. Sebab mak ni nampak macam tak larat dah, makan tak mau, sembang tak mau, duk tidur gitu mau pakat kalut balik habis. Sampai tengah jalan singgah sat buah minyak, telefon pula tanya adik macam mana mak? Depa kata mak tak nampak macam tak mau cakap ni, duk baca Yasin lah ni, kami duk baca Yasin ramai-ramai ni. Menangis nak tu sebab takut tak dan berderah lagi kereta, sebab dah baca Yasin dah kat mak ni. Sampai rumah tuan-tuan, tanya anak dia, mana mak? Adik dia kata mak tak ada. Tak ada mati dah mak pergi rumah sebelah tengok Isro. Mak pergi rumah sebelah tengok Raja Lawak lah, tadi nak mati tak tahu, tengok sihat elok bangun pergi tengok Isro lah, nak mati tu. Tiba-tiba Allah kata tak mati lagi. Rezeki tuan-tuan kita cari, kadang-kadang kita cari banyak tuan-tuan tak dapat, kadang tak cari dapat. Pasal malam saya nak main di jam pasal malam tu, bukan naga malam ni, esok ada tempat lain pula, lusa ada tempat lain, 7 malam susun cari duit. Nak naga pasal malam dan pukul 3 main pecah payung 3-4 petang. Kalau 3-4 petang pecah payung, pukul 12 tengah hari, 11 tengah hari dah kena siap makanan, kena prepare. Pukul 11 nak prepare dan pukul 7 pagi kena pergi barang. Bermakna dan tu main pasang tu daripada tengah hari tadi buat kerja dah. Ni lah ni tak habis lagi, baru nak habis lagi pukul 9-10, baru nak kemas barang balik kurang, boh dalam van, lajak pukul 11. Sampai di rumah, tolak-tolak di rumah, nakkan nak tidur terus, berkeluar barang lu. Berkeluar barang balik kurang dan tonyoh balik kurang, betul tomah lantuk periuk punya teruk buat kerja. Letih dah ni, tengok-tengok jam kedua dah, mayang tak ada tak ada letih, tidur lu. Tidur tengok bangun-bangun pukul 8. Subuh terlepas contohlah, bukan semua, cuma nak sebut dan cari duit sungguh ni. Daripada pagi buat aja sampai malam orang tidur dia sampai rumah tonyoh periuk babe orang tidur. Esok pagi bangun pukul 8, tanya bini, malam untung punya anak tak kira lagi abang kata mai adik aku kira. Dia kata modal kita marin berapa? Bini dia kata modal kita marin 100. Kira-kira duit dan kira-kira ingat ada kat 120 lah, tolak modal 100 untung RM20 boleh tak datang apa. Dia kata lah kerja punya penat daripada pagi sampai malam, kederat mau guna letih nak mampu. Tiba-tiba orang Kedah ni tuan-tuan, mampu ni bukanlah kata jahat, cuma kasak gitu makna dia mati lah. Mampu ni sebab tu orang utara ni tuan-tuan, orang Kedah, Perlis, Pulau Pinang, antara orang manusia yang ada di atas dunia yang paling kerap ingat kepada mati. Orang Kedah tambah orang Tambangan lagi kerap ingat pada mati sungguh. Daripada bangun pada tidur sampai nak tidur balik, nak bangun semua ingat pada mati sepanjang hari.
Waktu duk tidur tuan-tuan, bini dah gerak. Gerak-gerak, bukan dekat gerak tuan-tuan, guruh bunyi, apa tanah runtuh, apa dengar macam-macam tuan-tuan, tak bangun. Bini dia kata, abang ni tidur mampu. Mampu dah tadi tidur. Gerak-gerak tuan-tuan dekat subuh, bangun duk ngeliat kat no, ngeliat kat ni, ngeliat kat no. Bini dia kata, ingatkan bangun dah. Rupanya payah, jenis liat nak mampu. Mampu lagi dah. Dia kata tak apalah, dah bangun dah siap masuk bilik ayak nak mandi pergi kerja. Masuk bilik ayak, pegang ayak sejuk. Dia kata sayang, ayak sejuk nak mampu. Ayak pula sejuk. Habis dah mandi, babai kurang mandi, siap semua nak makan pula. Bini buat nasi goreng dengan sandwich. Makan sandwich, dia tak pernah rasa. Dia kata sedap nak mampu. Mampu lagi dah, makan pun mampu. Pergi kerja letih pukul 5 petang dan tunggu di rumah. Bini dia tunggu di rumah, tengok balik macam lutut longgang jalan, tak larat. Kata abang buat jadi gini ni. Dia kata letih nak mampu. Sampai bila dia mampu? Sampai dia mampu sungguh, baru mampu habis mar. Punya kerap ingat kepada mati. Kerap. Kerja pasal malam punya teruk tuan-tuan, letih nak mampu ni kerja. Banyak. Tiba-tiba untung RM20. Dia kata aku kerja punya penat, tiba-tiba boleh RM20. Dia kata hari ni tak payah menega. Aku tak mau menega. Pukul 8 dah tak pergi cari barang. Duduk di rumah, perayuk lempak wang lah, negara letih negara ni. Dia marah sebab guna kenderaan, guna tenaga semua, boleh RM20 dah. Tak mau negara. Tiba-tiba tuan-tuan duduk depan TV, buletin utama 1.5. Hari tu tak pergi menega, duduk depan TV tuan-tuan, duduk muka panas tengok TV tuan-tuan, buletin utama kelak hak biru bawah hak tulisan biru. Tiba-tiba tulis tuan-tuan, pengumuman duit beri masuk dia kata masuk dah lah. Dia kata hari ni tak menega boleh 500, hak menega boleh RM20 dah. Siapa bagi? Bukan orang bagi, Allah bagi rezeki. Kadang-kadang kerja punya teruk boleh RM20, ni nganga depan diri boleh 500. Rezeki Allah bagi dah. Ada orang kerja punya teruk tuan-tuan, kerja teruk, kerja dia buat apa ni? Kutik kangkung jual. Kutik kata kampung ni, kutik pukul 5 pagi turun dah kutik kangkung dan lepas subuh pergi meniaga tengah pekan dengan kita ni. Meniaga kangkung dan bukan mahal mana pun, 4 kilo pukul 5 pang bohong biar. Nak bak murah lah, tak boleh kaya meniaga kangkung, payah. Cari kangkung ni dan cari-cari punya kata kampung, masuk kampung ni, masuk kampung letih, masuk kampung pergi kangkung dan boleh RM10 hari tu. Pukul 12 tengah hari balik tak ada orang main ambil, tahan teksi sampai rumah Matan Perangan, kena bayar RM6.5, tinggal RM3.5 kat dia. Dia kata letih cari kangkung dah pukul 5 pagi, pukul 3 petang sampai rumah boleh RM3 dah. Tak apalah buat guna rezeki hadiah tu Tiba-tiba esok pagi tuan-tuan hujan, malam tadi kan hujan, tiba-tiba esok pagi pergi cari lincin gelocoh ke mana tak, terjun parit, tergeliat bukul lari tergeliat kaki. Orang hak kerak pelanggan tetap hak dia beli sayang tuan-tuan, tak mai cari sayang ulang tak ada, nak cari kangkung. Pipi pasal hari kata kangkung tak ada apa ni, pergi mana ni, tak ada makcik tak nega. Orang sebelah nega kata olah takkan tak tahu, masuk buat 2 hari lah cari kangkung, pelecok pasal dalam parit. Dia kata sungguh lah tak tahu pun, pakat pergi daerah orang Matan Perangan, pakat pergi ziarah habis di hospital, Pak Long jadi ketua. Pergi ziarah apa orang panggil ziarah dakwah. Pergi tengok kesian Mak Long ni kena masuk wad, pergi tengok di wad hospital. Sampai di wad tengok Mak Long. Tengok sedih dengan balut kaki babai kurang, tanya Mak Long sebab apa ni. Mak Long mencerita kisah dia. Tak apalah Mak Long, saya Pak Long, Mak Long dengan Mak Long Mak Long dengan Pak Long lebih kurang lah. Maka Pak Long kata tak apalah Mak Long, kami balik dulu ni sumbangan daripada pihak masjid RM50. Hak menega kangkung tuan-tuan boleh RM3. Tiba-tiba tak menega duk lena atas katil, orang mai bagi 50. Satgi mai mak saudara dia mai bagi pula balik dulu bagi 200. Hak ni mai pula bagi 50. Hak ni mai bagi RM5. Hak ni bagi RM10. Duk 4 hari timbun bah bantai. Timbun. Doktor mai cek-cek kaki, tengok-tengok sihat dah. Doktor kata kat dia, Mak Long boleh balik Mak Long ni kata boleh duduk 2 hari ke? Nu boleh 400. Masa menega boleh tak 400? Payah tapi bila duduk lena atas katil boleh 400. Siapa tak mau? Doktor kata tak boleh nak balik.
Bukan dekat duit tuan-tuan, orang main bagi duit, orang main bagi biskut, orang main bagi buah limau, orang bagi main buah apple, main bagi macam-macam. Biskut dapat, masa mereka kangkung orang beli bagi tak? Bukan dekat bagi biskut, minta tawak pula beli kangkung. Buah tak bagi, biskut buah tak bagi, minta tawak. Tiba-tiba waktu sakit tuan-tuan, orang bagi duit, bagi biskut, bagi makanan terus. Udah. Cucu main tengok di hospital. Tengok-tengok biskut tambun dengan kuih buah banyak. Cucu tanya, ni Tok tengok biskut banyak ni tak makan. Oh, dia kata Tok tak boleh makan, kerah, gigi tak ada. Ambil balik lah. Cucu pun balas balik tengok Gusti malam tu, cecah ayak, habis roti. Esok pergi pula tengok buah limau banyak. Ni Tok limau banyak ni. Tok dia kata, oh tak boleh makan Tok, masak tak boleh makan. Dia pun balik limau, balik cerah hospital. Hari ketiga tuan-tuan, hari Tok nak balik, cucu pipi tengok bawah bantai berlambak duit, 50 ada, 40 ada, 20 ada, banyak. Cucu kata, ni Tok ni duit banyak ni. Tok dah saya sembang. Tak boleh tang duit tak boleh hak lain boleh, duit tak boleh. Hak ni lembaga hasilan negeri tak boleh ambil contoh. Nak bak buat tuan-tuan, waktu sihat sepatutnya duit kena banyak, tiba-tiba waktu sakit boleh duit. Sebab rezeki milik Allah, Allah bagi. Maka kamu sebut la ilaha illallah, sebut kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kamu kena yakin tidak ada siapa bagi manfaat, tidak ada siapa bagi mudarat, tidak ada siapa pun yang boleh bagi rezeki melainkan Allah. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca pada malam ni, hadis yang kedua, Nabi sebut sesiapa yang last perkataan terakhir daripada kehidupan dia la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada sambungan hadis, kata Nabi SAW, faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa mu'minun wa huwa mu'minun billahi wal yaumil akhir. Kata Nabi SAW, sesiapa yang ingin selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga, maka pastikan saat kematiannya dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang selamat pada api neraka, kata Nabi, nak masuk ke dalam syurga, dia kena pastikan saat dia nak mati, akidah dia, iman dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kena beriman sungguh-sungguh waktu nak mati, baru syarat boleh masuk syurga. Tuh. Kalau kamu sungguh nak masuk selamat dan neraka, nak masuk dalam syurga, pastikan saat kamu nak mati, kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab tu tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, Allah bagi satu ayat amaran. Allah kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Mudah mafhum dia tuan-tuan, senang kita ambil faham. Nak hidup guna hidup nak hidup nak lawan Islam ke? Kamu nak hidup dengan Islam, kamu nak hidup dengan ulama, kamu nak lawan ulama, kamu nak berjuang Islam dengan ulama, nak berjuang Islam tanpa ulama, ikut suka hang buatlah lagu mana pun. Kamu nak hidup dengan masjid, duduk dalam rumah Allah, kamu nak hidup jauh daripada rumah Allah, kamu buatlah lagu mana pun, hidup lagu mana pun. Tapi Allah kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nak hidup guna hidup, tapi pastikan waktu nak mati Islam. Nak hidup guna hidup, tapi waktu nak mati bagi Islam. Ni orang kata tuan-tuan senang, pegang kepala, hak lain lepas. Contoh mudah tuan-tuan, saya sendiri pengalaman. Waktu dulu saya kecil tuan-tuan di sekolah, saya daripada darjah 1 tuan-tuan sampai tingkatan 6, pak saya tak pernah hantar langsung pergi tuition, tak pernah, haram, tak pernah tapi cerdik bela. Tak pernah hantar langsung pergi tuition dah orang lain pak dia hantar pergi tuition, pihak ni panggil pula cikgu mai rumah mengajar. Udah saya tuan-tuan pergi sekolah, pak tak pernah hantar pergi tuition dah. Balik rumah dia tak pernah tanya ada kerja sekolah ke, dia tak pernah check back dah. Mak orang lain tu dia check back, tengok ada kerja sekolah, buat lu baru boleh main. Saya ada. Ayah saya kata tak kata apa, balik tak tanya apa langsung, buat nak buat ikut sekarang. Malam nak baca buku ke, tak mau baca buku, tak pernah tanya langsung tak. Dekat kata perli-perli gitu ya. Jaranglah nak tanya baca ada kerja sekolah ke, tak pernah tanya sebab tak tahu Cuma satu ada sebut. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata kat saya, dia kata hang nak meninggal, hang tak mau buat kerja sekolah, hang tak mau baca buku, hang nak buat apa hang buat tapi mai periksa tak elok hang jaga. Dia hak ujung. Hang tak mau baca tak ada masalah, hang nak ming pun tak apa, hang tak mau buat kerja sekolah tak ada masalah tapi mai periksa hang teruk hang jaga. Dia hak ujung, kita ketak terus.
Senang. Allah mengatakan nak hidup ke mana hidup nak hidup lawan Islam ke, nak hidup bersama Islam, buatlah ke mana pun, tak ada masalah. Tapi pastikan waktu nak mati Islam. Tapi tentang fikir dengan akal kita yang waras, adakah sewaktu hidup kamu lawan Islam, adakah waktu mati kamu nak dapat hidup mati dengan Islam? Tak dapat. Payah. Ada Allah bagi, tapi bukan semua. Ada orang tuan-tuan boleh hidup lawan Islam, tapi waktu nak mati Allah bagi dia mati dalam Islam. Ada orang hidup dalam kekufuran daripada kecil betul, umur daripada 1 tahun sampai 60 tahun tuan-tuan, kita lahir-lahir mak kita bagi minum yang zam-zam, bagi makan buah kurma, dia lahir-lahir makan babi. Orang kapiak makan babi bila kecil betul, umur 60 tahun makan babi saja. Tiba-tiba mai umur 60 tuan-tuan, dia mai jumpa minta tanya nak masuk Islam. Kita pun bagi dia Islam tuan-tuan, baru nak belajar sembahyang, baru nak belajar cara sembahyang, tiba-tiba mati dalam Islam. Pada hidup dia tuan-tuan penuh kekufuran, sembah tokong dan sebagainya, makan benda haram, tiba-tiba Allah nak bagi dia mati dalam Islam. Hidup guna pun. Nak hidup dia kekemang hidup, tapi mati bagi Islam. Untung dia tuan-tuan Allah pilih. Tapi adakah semua orang yang hidup lawan Islam, hidup tak bersama Islam, mati dengan Islam? Tak. Bukan semua, segelintir sikit dia. Hak nak mati dalam Islam tuan-tuan, hak nak mati dalam keadaan beriman, kena pastikan waktu dia hidup dia sungguh dah Islam, dia perjuangkan Islam, bersama dengan Islam, susah senang tetap dengan Islam, insya-Allah mati esok kamu dengan Islam. Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada sedikit manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Dua hadis yang kita tengok pada malam ni, hadis yang pertama yang kita tengok adalah hadis yang berkaitan tentang seorang Arab Badui yang datang bertemu dengan Rasulullah, tanya apakah benda amalan yang boleh dilakukan yang boleh menyebabkan dia ke syurga Allah. Maka Nabi jawab, amalan yang boleh lakukan adalah sembah Allah, jangan syirik kepada Allah, sembahyang 5 waktu sehari semalam, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, kemudian kamu berpuasa dalam Ramadan. Dan kita juga tuan-tuan ikut syarahan hadis, kita kena tapak, kena tambah dengan ibadah-ibadah yang sunat, mudah-mudahan boleh menyebabkan kita ke syurga Allah. Itu hadis yang pertama yang kita tengok. Dan hadis yang kedua, apa dia tuan-tuan? Kata Nabi SAW, siapa yang akhir kalimah yang keluar daripada mulut, kalimah yang terakhir sewaktu sebelum dia menemui Allah Subhanahu wa taala, kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tuan-tuan, bukan semua orang yang mati yang akan boleh menyebut la ilaha illallah. Nak sebut Allah pun waktu tu tuan-tuan lidah akan jadi cukup berat. Berapa ramai dah kita tengok orang mati sekeliling kita, ramai dah. Pak cik kita mati, tok cik kita mati, tok ni mati, mak kita, ayah kita, ramai pak kawan-kawan kita mati tuan-tuan. Sewaktu dia nak mati, kita tak jarang jumpa orang boleh sebut la ilaha illallah, jarang. Maka nak bak tuan-tuan memang senang hidup, masa hidup boleh sebut, tapi waktu mati tuan-tuan cukup payah nak sebut. Maka mintalah doa pada Allah, mudah-mudahan akhir kalam yang keluar dari perkataan mulut kita tuan-tuan adalah kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan tak boleh sebut la ilaha illallah, dapat sebut Allah pun jadilah. Akhir perkataan yang kita sebut tuan-tuan, kalimah yang suci, kalimah yang baik, kalimah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat kita bertemu pada malam ni, dan ada manfaat perkongsian ilmu yang ringkas yang dapat saya kongsikan dengan ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekadar ini dulu, mohon ampun dan maaf terkasar bahasa, tersilap cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada bulan hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.